Hello, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni soalan nombor satu. So, kita kata kita akan selesaikan macam mana soalan nombor satu ni. Okey, ini adalah soalan Terengganu. Soalan Terengganu. Matematik tahun 2021. Okey. So, kejap. Okey. So first, diberi fungsi hx sama dengan 5/3x tolak 2. X tidak bersama dengan k. Cari nilai k. So, kita tahu kalau dia kata x tidak sama dengan k, dekat bawah ni dia tidak boleh bersamaan dengan kosong. Sebab apa? Okey, cuba tengok kalkulator. Kalau apa-apa sahaja nombor, kita per dengan kosong. Kalkulator akan keluarkan apa? Error. Okey, keluarkan error. Itu sebab apa perlu kita buat? So, kita kena pastikan yang bawah dia tidak boleh bersamaan dengan kosong. So, jadi 3x tolak 2 tidak boleh bersamaan dengan kosong. Okey, lepas tu kita selesaikanlah. 2 pindah sebelah sini, 3x sama dengan 2. X sama dengan 2/3. So, bermaksud K adalah bersamaan dengan 2/3. Okey, so K tidak boleh bersamaan dengan 2/3. Okey, jelas? Okey, untuk soalan B pula. Dia nak image bagi 4. Dia kata image bagi 4. So, bermaksud 4 ni adalah objek. So, untuk cari image bagi 4, so berdasarkan persamaan, kita akan masukkan nilai 4 tu ke dalam sini. Ke dalam nilai 4 kat sini. So, kita gantikan di 4 bersamaan dengan 5/3 darab dengan 4 tolak dengan 2. So, bawah ni akan dapat 5/3 darab 4, 12. 12 tolak 2 akan dapat 10. 5/10 dia akan dapat 1/2. Faham? Okey, untuk 1C pula. Okey, 1C. Dia kata dia nak objek bagi 2. Bermaksud 2 ni adalah image. Maksudnya 2 tu adalah jawapan dia. So, berdasarkan persamaan, so hx kita bersamaan dengan 2. Okey, so untuk cari objek dia iaitu nilai x, kita akan masukkan balik persamaan hx. 5/3x tolak 2 bersamaan dengan 2. So, selepas itu, kita perlu naikkan ke atas. So, 5 sama dengan 2 darab dengan 3x tolak 2. Okey, kita akan kembangkan. So, akan dapat 6x tolak 4 bersamaan dengan 5. Selepas itu, negatif 4 pindah sebelah kiri. So, akan dapat 5 tambah 4 bersamaan dengan 9 bersamaan dengan 6x. So, untuk cari x, kita akan pindahkan 6 tu ke bawah. Dia akan jadi operasi bahagilah. 9 bahagi 4. 9 bahagi 4, minta maaf. 9 bahagi 6 bersamaan dengan x. Dan kita permudahkan persamaan ini. X bersamaan dengan 9 bahagi 3 dapat 3. 6 bahagi 3 dapat 2. So, kat sini akan dapat 3/2. Okey, so untuk soalan nombor 2 pula. Okey, dia suruh darjah 2 menunjukkan suatu graf y sama dengan fx. So, tentukan domain. So, domain ni adalah objek. So, kita tahu domain ni adalah objek. So, dia ke bawah pula. So, ke atas. Domain ni adalah objek. So, kalau kita tengok graf ni dia daripada sinilah. Orang kata daripada sini ke sini kan. So, ini dia punya orang kata dia punya graf. So, untuk tahu domain, kita tengok graf tu daripada mana-mana. So, kalau tengok daripada sini, daripada 0 sampai 7. So, domain pula mewakili X. So, jawapan dia, domain dia kita boleh buat macam ni lah. So, 0, X, 7. So, ini adalah domain. Itu adalah domain. Manakala kalau untuk kodomain pula, di kodomain tu adalah image. So, image ni, dia selalunya dekat ni lah, dekat fx. So, ini adalah image. Image dia dekat fx ini. So, untuk yang ni, untuk yang fx yang ni pula, kalau kita tengok daripada sini, daripada atas sampai ke bawah, negatif 11. 5 sampai negatif 11. Okey, so 5 sampai negatif 11. So, kalau kita buat dekat sini,
dia punya ni adalah 5 fx negatif 11. So ini adalah kodomin. Okey, so itu saja dulu. Okey, so untuk soalan nombor 3 pula, so 3A, dia kata diberi fungsi gx sama dengan 3x tambah q dan g negatif 1x ataupun kita panggil dia inverse. Ini adalah fungsi songsang. Okey, px tambah 4/3. So saya akan tunjukkan cara buku. Okey, so untuk cari songsang, so first kita songsangkan dulu yang ni. So kita assume yang gx bersamaan dengan y. So gx tu kita jadikan dia 3x tambah q sama dengan y. So untuk jadikan dia fungsi songsang, so kita akan terbalikkan lah. Yang ni kan sama dengan y. So nanti kita samakan dengan x. So mula-mula pindahkan q ke sini. So 3x sama dengan y tolak q. Lepas tu pindahkan 3. So x sama dengan y tolak q per 3. Okey, so kita dah dapat inverse. So inverse dia adalah g di sini negatif 1x bersamaan dengan, dan pastikan yang y ni kita tukar jadi x juga. So jadi x tolak q per 3. Ataupun kita boleh pecahkan ni jadi x per 3 tolak q per 3. Okey, so selepas dah dapat jawapan ni, kita akan compare dengan fungsi songsang yang diberi. So okay, so x per 3 tolak q per 3, you akan samakan dengan px tambah 4/3. So selepas itu, macam mana kita nak buat perbandingan dia? So kita akan lihat yang ada x dengan yang ada x. Okey, yang ada x dengan yang ada x. So jadi, sebelah x yang pertama kat sini, ini adalah 1/3. Manakala sebelah x yang lagi satu kat sini, ini bersamaan dengan p. So bermaksud p bersamaan 1/3. Okey? Okey, so itu untuk P. Next, seterusnya, kalau untuk cari Q pula. So yang ni, kita akan samakan dengan yang ni. Okey, so daripada sini, kita akan samakan negatif Q per 3 bersamaan dengan 4/3. So dekat bawah ni kita boleh potong. Negatif Q sama dengan 4. Negatif ni kita pindahkan saja sebelah kanan. So Q bersamaan dengan negatif 4. So kita dapat jawapan lah. 1P sama dengan 1/3. Q bersamaan dengan negatif 4. So itu jawapan dia. Okey. So untuk soalan nombor 3 pula. So 3A. Dia kata diberi fungsi gx sama dengan 3x tambah q dan g negatif 1x ataupun kita panggil dia inverse. Ini adalah fungsi songsang. Okey, px tambah 4/3. So saya akan tunjukkan cara buku. Okey, so untuk cari songsang, so first kita songsangkan dulu yang ni. So kita assume yang gx bersamaan dengan y. So gx tu kita jadikan dia 3x tambah q sama dengan y. So untuk jadikan dia fungsi songsang, so kita akan terbalikkan lah. Yang ni kan sama dengan y. So nanti kita samakan dengan x. So mula-mula pindahkan q ke sini. So 3x sama dengan y tolak q. Lepas tu pindahkan 3. So x sama dengan y tolak q per 3. Okey, so kita dah dapat inverse. So inverse dia adalah g di sini negatif 1x bersamaan dengan, dan pastikan yang y ni kita tukar jadi x juga. So jadi x tolak q per 3. Ataupun kita boleh pecahkan ni jadi x per 3 tolak q per 3. Okey, so selepas dah dapat jawapan ni, kita akan compare dengan fungsi songsang yang diberi. So, okay, so x per 3 tolak q per 3, you akan samakan dengan px tambah 4/3. So selepas itu, macam mana kita nak buat perbandingan dia? So kita akan lihat yang ada x dengan yang ada x. Okey, yang ada x dengan yang ada x. So jadi, sebelah x yang pertama kat sini, ini adalah 1/3. Manakala sebelah x yang lagi satu kat sini, ini bersamaan dengan p. So bermaksud p bersamaan 1/3. Okey? Okey, so itu untuk p. Next, seterusnya, kalau untuk cari q pula. So yang ni, kita akan samakan dengan yang ni. Okey, so daripada sini,
kita akan samakan negatif Q per 3 bersamaan dengan 4 per 3. So dekat bawah ni kita boleh potong. Negatif Q sama dengan 4. Negatif ni kita pindahkan saja sebelah kanan. So Q bersamaan dengan negatif 4. So kita dapat jawapan lah. 1P sama dengan 1 per 3. Q bersamaan dengan negatif 4. So itu jawapan dia. Kita start recording. So barulah kita buat rakaman. Okey, untuk B pula. So B dia tanya soalan, dia suruh cari G3. Okey, so Gx tadi dia punya formula adalah 3x tambah Q. Q adalah negatif 4. So 3x tolak 4 lah. So ini dia punya formula. So lepas tu kita hanya masukkan je G3 bersamaan dengan 3 darab 3 tolak 4. So 3 darab 3 berdasarkan 9. So 9 tolak 4 akan dapat 5. So itulah jawapan dia untuk 3B. Okey, so soalan C pula, 3C. Okey, so macam mana kita nak selesaikan C pula? So C dia kata G inverse G3. So mula-mula untuk selesaikan soalan ni, kita akan fokus dulu kepada kat sini, G3 dulu. So G negatif 1, so G3 masukkan 3 lah ke dalam persamaan ni. Sebenarnya kita boleh ambil kat atas je tadi. So kalau perasan G3 kan bersamaan dengan 5. So kita boleh tukar je terus G3 tu bersamaan dengan 5. So G negatif inverse 5. So dah dapat 5 ni pula. Kita akan masukkan 5 ni ke dalam persamaan yang ni. G inverse ni. So 1 per 3 darab dengan 5 tambah 4 per 3. So untuk yang ni kita boleh guna kalkulator tu. Kalkulator sebelah kanan ni. So 1 per 3 darab dengan 5. Lepas tu tambah 4 per 3. Lepas tu tekan sama dengan lah. Sama dengan 3. So itu jawapan dia. Okey, so itu untuk C. Okey, seterusnya soalan nombor 4 pula. Soalan nombor 4A. So, perhatikan dulu soalan. Okay, rajak 4 menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi Gx. If Gx sama dengan modulus 3x tolak C dengan keadaan C ialah pemalar untuk domain negatif 2x 3. Okey, so kalau perasan daripada persamaan ni, sebelah X tu adalah positif. Okey, sebelah X tu adalah positif. So, kalau positif, graf dia selalunya dia akan naik macam ni lah. So, ini nak menunjukkan yang M dia adalah positif. So, kenapa? So, kita tahu graf asal dia sebenarnya dia bergerak macam ni lah. Okey, kalau dah tahu dia punya bayangan, barulah kita boleh cari nilai C. So, macam mana nak cari nilai C? Kita hanya perlu ambil je satu koordinat sini. So, ni koordinat sini adalah 2, 0. Okey, 2, 0. So, apa perlu kita buat selepas itu? Kita akan masukkan dalam persamaan. So, Gx kan sama dengan modulus 3x tolak C. So, kita boleh buang dulu modulus tu. So, bersamaan dengan 3x tolak C, Gx. Dan masukkan koordinat 2, 0. 2, 0, iaitu x adalah 2, y adalah 0. So, y 0. So, 3 ni darab 2 tolak C. So, 3 darab 2. 3 darab 2 akan dapat 6. Okey. Tolak dengan C. Sama dengan 0. So, pindahkan ke sini. C bersamaan dengan 6. So, daripada situ kita dapatlah C bersamaan dengan 6. Okey. So, untuk soalan B, so disuruh cari julat nilai X dengan keadaan Gx kurang daripada 3. So, kita boleh buat macam ni. Modulus G 3x tolak 6 kurang daripada 3. So, daripada sini, kita boleh pisahkan 2. So, 1 3x tolak 6 kurang daripada 3. Lagi satu, kita boleh letak sini negatif 3x tolak 6 kurang daripada 3. So, daripada sini, 6 ni pindah sini. So, akan dapat 3x. 3 tambah 6 akan dapat 9. Okey, lepas tu x 9 bahagi 3 akan dapat 9 bahagi 3 akan dapat 3. Okey. So, dapat x kurang daripada 3. Yang lengkap sini pula negatif kalau pindah. So, 3x tolak 6. Negatif, pindah. So, dia akan dapat, sign kena berubah. Lagi besar daripada negatif 3.
6 pindah sini, so akan dapat 6 tolak 3, so akan dapat 3. So X 3 bahagi 3 akan dapat 1. So X akan lagi besar daripada 1 dan X dia kurang daripada 3. So kalau kita combine 2 tu, so kita akan dapat X 3. So ini jawapan untuk soalan nombor 4B. Okey, untuk soalan nombor 5 pula. Okey, dia suruh tentukan sama ada y equals to gx, suatu fungsi ataupun tidak. Berikan jawapan anda. Okey, syarat untuk sesuatu benda tu fungsi, dia kena pastikan yang syarat dia satu objek mempunyai satu image sahaja. So itu fungsi. Okey, satu objek dia hanya mempunyai satu image sahaja. So itu adalah fungsi. So kalau kita tengok dekat sini, satu objek ni kalau kita tengok contoh objek tu negatif 2. So kita tarik, dia akan dapat dua image. Satu yang dekat sini, satu dekat sini. So bagi tahu yang ini adalah bukan fungsi. Okey, so dia bukan fungsi. Sebab dia adalah satu ke banyak. Okey. Satu ke banyak. So dia adalah bukan fungsi. Okey. Okey, so untuk soalan nombor 6 pula. Okey, untuk soalan nombor 6, dia kata diberi fungsi hx sama dengan 2x tolak 3 dan fungsi kubahan GHX sama dengan 2x tambah 1 per 2. Cari fungsi G. So sekarang ni kalau kita perasan, kalau kita nampak, so dia bagi HX ni kat dalam. Dia suruh cari dekat luar. So kalau suruh cari dekat luar, dia bagi dekat dalam, so kita perlu inverse, kita perlu songsangkan dulu HX. So kita akan let HX bersamaan dengan Y. So 2x tolak 3 bersamaan dengan Y. Negatif 3 pindah. So jadi 2x sama dengan Y tambah 3. So x sama dengan Y tambah 3 per 2. So akan dapat ni lah. X sama dengan Y tambah 3 per 2. So selepas itu, kita akan ambil equations ni. So kita buatlah GHX bersamaan dengan 2x tambah 1 per 2. So, HX ni kita boleh tukarkan kepada Y. Seperti ini. So, dia kan HX sama dengan Y. So, daripada situ kita tukarlah. Yang G, HX tu, G ni dalam kurungan Y bersamaan dengan yang ni pula. Yang X tu, kita boleh tukarkan kepada ni. Y tambah 3 per 2. So, jadi 2. Dekat sini dapat Y per 3 per 2. Tambah dengan 1 per 2. Okey, so lepas tu, kalau kita tengok yang ni darab, atas bawah boleh potong, dua-dua boleh potong. So kat atas tu akan buat Y tambah 3 tambah 1 per 2. So sini akan dapat GY, Y tambah 4 per 2. Okey. So dah dapat sini, so kita dapatlah GX bersamaan dengan X tambah 4 per 2. So itu untuk soalan nombor 6. Macam mana kita nak cari GX? Okey, Raja 7 menunjukkan fungsi G dan fungsi H yang ditarifkan sebagai Gx sama dengan Px tambah Q dan Hx sama dengan 5 per 3x tolak Q dan X bukan sama dengan Q per 3. Okey, berdasarkan persamaan ni, cari nilai P dengan nilai Q. Okey, untuk yang ni, kalau tengok anak panah, ni anak panah. Hati-hati kat sini. Ini adalah anak panah. Maksudnya daripada 3 dia akan ke negatif 2. Maksudnya 3 ni adalah objek untuk G dan negatif 2 tu adalah image dia. So kita buat G 3 bersamaan dengan negatif 2. So itu untuk persamaan yang pertama. Untuk yang kedua pula, kalau kita tengok anak panah yang kedua, dia daripada 3 ke 1.
So bermaksud 3 tu adalah objek dia dan 1 tu adalah image. So H3 bersamaan dengan 1. So ini dua persamaan yang kita akan dapat. Okey. So daripada sini G3 negatif 2 tu kita boleh ambil persamaan dekat atas lah. Persamaan yang warna kuning dekat atas. Yang ni. So kita masukkan lah X tu 3 dan samakan dengan 2. So daripada situ kita masukkan lah 3P tambah Q bersamaan dengan negatif 2. So itu adalah persamaan yang pertama. Yang kedua pula kan H3 sama dengan 1. Masukkan 3 ke dalam persamaan yang lagi satu ni. Yang sini. Okey, masukkan dekat sini pula. So 3 tu kita buat macam ni lah. 5 per 3 darab 3 tolak Q bersamaan dengan 1. Okey. So kalau kita bandingkan antara yang kiri dengan yang kanan, kita akan mudah untuk selesaikan yang sebelah kanan. Okey. Kita akan mudah untuk selesaikan yang kat sebelah kanan. Jadi kita selesaikan yang sebelah kanan dulu. Yang ni. So bawah tu dia akan jadi 5 per 9 tolak Q bersamaan dengan 1. So 9 tolak Q ni kita akan bawa sebelah kanan. So nanti akan darab 5 sama dengan 1 darab dengan 9 tolak Q. So dan kita tahu apa-apa darab dengan 1 akan dapat jawapan tu juga. So 9 tolak Q bersamaan dengan 5. Untuk cari Q, okay. Q ni perasan tak? Q ni negatif. So negatif ni cikgu bawa sebelah kiri jadi positif. 5 bawa sebelah kanan jadi negatif. So dia akan dapat Q sama dengan 9 tolak 5 lah. 9 tolak 5 akan dapat 4. So Q sama dengan 4. So Q dah dapat sama dengan 4. Selesai untuk Q. Untuk cari nilai P, kita akan masukkan nilai Q ni ke dalam persamaan yang ni. Okey, ke dalam persamaan yang tu. So daripada situ kita kira. So 3P tambah Q tu adalah 4 sama dengan negatif 2. So 3P, 4 ni pindah. So sama dengan negatif 2 tolak 4. So ini akan dapat negatif 6. So ni 3P. So 3P ni adalah operasi darab. So kalau darab kita pindah dia jadi bahagi. So P sama dengan negatif 6 bahagi dengan 3. So P sama dengan negatif 2. Okey. So kita dah dapatlah untuk yang A. 7A. P sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan 4. Okey. Okey, start record. Okey, so untuk soalan yang B pula, 7B. So dia kata ungkapkan bagi fungsi yang memetakan objek negatif 2 kepada image 1. Maksudnya kita daripada sini dia nak terus ke 1. Okey. Daripada ni ke 1. So step dia kita akan start daripada negatif 2 ke 3 dan daripada 3 ke 1. Okey. So macam mana kita nak buat? Okey. So kalau kita nak start daripada sini ke sini, kita akan ke arah sini. Okey, arah sini. So, jadi kalau yang ni daripada negatif 2 ke 3, dia bukannya Gx. Dia adalah fungsi songsang. So, dia G negatif 1x. Okey, manakala sini ke sini, ini adalah Hx lah. Dan ketika kita nak menggunakan fungsi gubahan, kita akan bermula dengan yang sebelah kanan. Baru kita tulis yang sebelah kiri. So, macam mana? So, kita akan buat macam ni. G negatif 1x. So ini fungsi gubahan dia. So x tu adalah kat mana? Negatif 2. So kita buat macam ni lah. Hg negatif 1 negatif 2 bersamaan dengan 1. So ini adalah untuk B. Okey. So inilah ungkapan bagi fungsi yang memetakan bagi negatif 2 ke 1. So secara general fungsi dia adalah inilah. So itu jawapan dia. Okey, itu untuk 7B. Okey, soalan nombor 8 pula. Okey, first. Diberi fungsi hx bersamaan dengan 4x tolak 3. Okey. Dan fx bersamaan dengan 9 per ax tambah b. Okey. Dan hf 3 bersamaan dengan kosong. So, untuk yang A tu, dia suruh ungkapkan B dalam sebutan A. Maksudkan dijadikan B sebagai objek lah sekarang ni. Okey, so untuk jadikan B sebagai objek, so kita akan menggunakan formula yang warna pink tu. So HF3 bersamaan dengan kosong. So F3 ni kita akan fokus. Kita akan masukkan 3 kepada persamaan yang warna hijau ni. Kita akan gantikan X yang dekat sini tu dengan 3.
Okey, so dia jadi H dalam kurungan 9 per A darab 3 tambah dengan B. Kurungan bersamaan dengan kosong. Okey, so selepas itu, so kita akan buat H dalam kurungan dia 9 per 3A tambah B bersamaan dengan kosong. So sekarang ni kiranya persamaan yang kat dalam ni 9 per 3A tambah B ni adalah objek untuk H sekarang ni. So kalau kita berdasarkan daripada persamaan warna kuning ni HX, kan HX sama dengan 4X tolak 3. So jadi kita akan gantikan X ni, dengan ni, objek yang kat dalam ni. So 9 per 3A tambah B. So apa perlu kita buat? So kita masukkan ke dalam situ. So 4 dalam kurungan 9 per 3A tambah B tolak dengan 3 bersamaan dengan kosong. Okey, so dan kita dah dapatlah persamaan dia. So dah dapat persamaan dia. So apa perlu kita buat? Kita akan darab dulu. 4 darab 9 akan dapat 36 per 3A tambah B. Negatif 3 ni pindahkan sebelah kanan. So dia akan dapat 3. So selepas itu, okey, kalau yang ni saya nampak sebenarnya. Yang ni saya boleh tukar tempat. So 36 saya boleh bahagi dengan 3. 3 tu pindah bawah. Yang 3A tambah B tu duduk kat atas. So 36 bahagi 3 ni akan dapat 12. 3A tambah B. So soalan nak apa tadi? Nak ungkapkan B dalam sebutan A. So sekarang ni nak jadikan B sebagai objek. So persamaan tu saya bawa naik atas sikit biar muat sikit. So 12 sama dengan 3A tambah B. Pindahkan 3A tu sebelah kiri. So dia akan dapat 12 tolak 3A. Bersamaan dengan B. So kita dapatlah jawapan dia. B bersamaan dengan 12 tolak 3A. So ini jawapan yang kita nak. Okey, so sekarang ni kita akan pergi pada soalan B pula. So B dia suruh cari H kuasa 2X. So untuk yang ni, so kita akan buat H kuasa 2X tu dia sama macam HX. Jadi ada dua kali HX. So HX, so dalam kurung sama dengan, so HX ni pula kita akan masukkan balik persamaan yang asal ni. 4X tolak 3. Okey, persamaan yang asal 4X tolak 3. So masukkanlah 4X tolak 3 dalam kurungan. So sekarang ni 4X tolak 3 di dalam kurungan purple ni telah menjadi objek untuk fungsi H. So kita akan masukkan ke dalam sini. So kita akan gantikan ni X ni dengan yang warna ungu ni. 4X tolak 3. So, kita akan buat 4 dalam kurungan 4X tolak 3 tolak 3. So, dapat yang ni. Okey, lepas tu, ni darab dengan ni. Ni darab dengan ni. So, 4 darab 4 akan dapat 16. X, 4 darab 3 akan dapat negatif 12 tolak 3. So, yang ni akan dapat 16X. Okey, negatif 12 tolak 3 akan dapat negatif 15. So, itulah ni H2X bersamaan dengan 16X tolak 15. So, itu untuk jawapan yang B. Okey, soalan nombor 9 pula. Okey, kita tengok 9A dulu. Okey, diberi fungsi QX bersamaan dengan 5 per X tolak 2. X bukan sama dengan 2. Dan PX bersamaan dengan NX kuasa 2 tolak 1. Cari nilai N jika PQ3 bersamaan dengan 14. Okey, untuk soalan ni dia ada dua kaedah. Satu kaedah you boleh buat fungsi gubahan terus baru you selesaikan, ataupun you boleh masukkan terus. Okey, saya menggunakan kaedah yang lagi satu, saya boleh selesaikan terus. So persamaan dia nombor 1 dia kata PQ 3 bersamaan dengan 14. So kalau kita tengok daripada sini nanti banyak jalan kerja dekat sebelah kiri. So jadi cikgu pindahkanlah sebelah kiri 14, yang PQ 3 tu sebelah kanan. So mudah macam tu. Okey. So yang PQ tolak PQ kuasa Q3 ni buat dalam kurungan. Sebab apa kita akan selesaikan yang dalam kurungan ni? Q3 ni kita akan masukkan dekat persamaan yang warna kuning ni. Okey, dan yang X ni kita akan gantikan dengan 3 lah. So dia akan dapat 5 per 3 tolak 2. Okey, so
5 per 3 tolak 2. So 3 tolak 2 bawah ni bersamaan dengan 1. So 5 bahagi 1 akan dapat 5 lah. So P5 bersamaan dengan 14. Lepas tu untuk P5 tu pula kita akan masukkan dekat persamaan yang warna ungu ni. Okey. Dekat ungu ni pula yang X ni kita akan gantikan dengan 5 lah. So dari sini N 5 kuasa 2 tolak 1 ni bersamaan dengan 14. Okey, so selepas itu negatif 1 pindah sebelah kiri. So akan dapat 14 tambah dengan 1. Yang 5 kuasa 2 tu akan dapat 25. So 25N. So yang ni akan dapat 15 sama dengan 25N. Okey, untuk cari N, 25N ni adalah operasi darab. So kita pindahkan sebelah kiri lah supaya dia jadi bahagi. So 15 per 25 bersamaan dengan N. So daripada sini kita permudahkan dia. So 15 bahagi 5 dapat 3. 25 bahagi dengan 5 dapat 5. So N akan dapat 3 per 5. So itu jawapan untuk A. Okay, now kita pergi pada soalan 9A2. 9A2. So dia suruh ungkapkan Q kuasa 2X dalam bentuk GX tambah H, okay, per K tolak 2X. Nyatakan nilai H, J and K. Okay, sebenarnya dia suruh buat fungsi gubahan untuk Q dan Q. Okay, jom kita buat untuk yang nombor 2 Roman ni. A2 Roman. So, Q kuasa 2X tu, dia bersamaan dengan Q, QX. Okay, so untuk yang pertama ni, yang QX ni kita boleh tukar ke dalam ni. So, 5 per X tolak 2. Okay, so kita dah tukar macam tu. So, yang dalam ni, dia akan menjadikan objek untuk Q. So, kita akan masukkan, apa yang dalam tu? Yang dalam yang mana? Okay, sekejap, sorry. Yang ni. Yang ni, nanti kita akan masukkan ke dalam persamaan QX. So, apa perlu kita buat? So, sekejap, panggil pen biru. So, kita buat macam ni. 5 per, okay, pen hijau. Yang X tu, cikgu gantikan lah. 5 per X tolak 2. Tutup kurungan. Lepas tu, ni, tolak 2. So, kita akan dapat persamaan macam ni. Okay. So, dah dapat persamaan macam ni. So, kita akan selesaikan lah. Cikgu bagi ke kanan sikit supaya dia ada ruang lagi. Untuk soalan ni saja kita fokus kepada soalan ni. Okay, ni macam biasa, pecahan biasa. Ni kan per 1. So, untuk samakan pembawah, yang ni kita akan darab dengan X tolak 2. Ke atas pun kita akan darab X tolak 2 lah. So, akan dapat sama dengan 5 per, okay, bawah ni pula nak bagi perbezaan ni senang je. So, 5 tolak 2 dalam kurungan X tolak 2 per X tolak 2. Okay, so selepas itu jalan kerja dia. Okay, 5 per, okay, yang kenapa saya tukar pen supaya nak beritahu yang biru tu kat atas, yang hijau tu dia adalah satu macam ni. Satu equation sebenarnya. So, expandkan dia. So, 5 tolak 2 X tambah 4 per X tolak 2. Okey, selepas itu pindahkan sebelah kanan lah, biar senang. Okey, ini kalau kita tahu, yang ini, per ni dia umpama macam bahagi. Okey, bagi student yang tak nampak, per tu kita boleh buat macam ni sebenarnya. 5 bahagi. Dengan yang bawah ni, saya selesaikan 5 tambah 4 akan dapat 9 tolak 2X per X tolak 2. Sebenarnya kita boleh jadikan dia macam ni, bahagi. So, kita tahu kalau dalam rule bahagi pecahan, kalau kita nak selesaikan dia, kita boleh tukar dia kepada darab. Darab macam mana tu? Okey, macam ni. So, 5 dia akan jadi darab. Lepas tu hijau tu, yang X tolak 2 tu akan pindah ke atas, 9 tolak 2X tu pindah ke bawah. So, X tolak 2 per 9 tolak 2X. Macam ni. So, lepas tu, kita akan darab atas dengan atas. So, 5 darab ke atas. So, akan dapat 5 X tolak 2 per 9 tolak 2X. So, daripada sini, kita akan dapat 5X tolak 10. Sebab satu 5 darab X, 5X. 5 darab 2, 10. Per 9 tolak 2X. Okey, dah lepas jawapan ni, kita suruh compare dengan yang ke atas. Tadi tu, compare dengan yang ni. Yang saya label kuning ni. Ataupun bunda, saya salin balik lah sebelah dia. So, sebelah dia tunjuk JX tambah H per
K tolak 2X. 2X tu dah betul. So insyaAllah lah jawapan kita yang lain betul. So untuk yang ni, so dia punya jawapan J adalah 5, H adalah negatif 10 dan K adalah 9. Okay. J adalah 5, H adalah negatif 10 dan K adalah 9. Okay, so itu untuk soalan 9A2. Okay, so untuk 9B, 9B, okay, fungsi G ditakrifkan oleh Gx sama dengan X tambah 3. Fungsi F pula berkeadaan bahawa Fgx bersama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah 7. Cari fungsi Fx. So sekarang ni persamaan Gx ni yang warna kuning, dia kedudukan ni kat dalam sebenarnya. Kat dalam. So untuk cari fungsi yang dekat luar, F ni kat luar, kita kena songsangkan Gx tu. So macam mana? So kita Gx, kita assume bersamaan dengan Y. So X tambah 3 bersamaan dengan Y. So sekarang ni kita nak songsangkan dia macam mana? So kita akan pastikan yang X tu sebagai objek. Kalau sekarang kat sini kat sini Y sebagai objek. So nak jadikan X sebagai objek, pindahkan ke sini. So jadi X sama dengan Y tolak 3. Okey. So kita dah buat persamaan dia. Okey, so apa perlu kita buat seterusnya? Okey, kita akan buat ni pula. Kita akan ambil equation tu balik. Fgx bersamaan dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah 7. Okey, so pertama kita ni, pertama Gx tu kan bersamaan dengan Y. So Gx ni kita akan tukar dia kepada Y. So jadi Fy sama dengan, okey, untuk yang ni pula, yang X tu kita akan tukarkan dia yang dekat dalam sini. Okey, X dia kena tukar kat sini. X sama dengan Y tolak 3. So apa perlu kita buat? So X tu jadikanlah Y tolak 3 kuasa 2 tambah 6 Y tolak 3 kuasa 2 tambah 7. Ataupun siapa yang kurang jelas, yang ni saya tukarlah warna biru. Okey, tambah 6 tambah 7. So yang X dekat dalam ni saya tukar kepada Y tolak 3 kuasa 2. Okey. So seterusnya ni kita kembangkan. So kita akan dapat Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9. Oh, yang ni tak ada kuasa 2 lah. Sorry. Okey, so tambah. Okey, 6 darab Y akan dapat 6Y. 6 darab negatif 3 akan dapat negatif 18 tambah 7. Okey, sama dengan Y kuasa 2 tak ada. Y kuasa 2. Okey, negatif 6Y dengan positif Y kosong. 9 tolak 18 tambah 7. So 9 tolak 18 akan dapat negatif 9. Negatif 9 tambah 7 akan dapat negatif 2. So kita akan dapatlah Fy bersamaan dengan Y kuasa 2 tolak 2. So untuk cari nilai seterusnya, untuk cari nilai ni Fx, so kita akan gantikan Y tu dengan X lah. So Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 2. So itu jawapan untuk 9B. Okey, untuk soalan 10 pula. Okey, satu fungsi ditakrifkan oleh Hx bersamaan dengan K tolak X per 5 tambah 2X. Okey, bagi semua nilai X kecuali X sama dengan P dengan keadaan K ialah pemalar. Okey, tentukan nilai P. Okey, dia kata semua nilai X boleh kecuali X sama dengan P. Okey, ini statement yang panjang ni. Okey, statement yang panjang ni, student dia ada yang keliru. Tapi dia sama je kalau dia buat macam ni. X tidak boleh bersama dengan P. So bermaksud apa? So bermaksud dekat nilai bawah ni dia tidak boleh bersama dengan kosong. Sebab apa? Kalau sama dengan kosong jadi apa? Cuba tengok kalkulator ni. 9 bahagi dengan kosong. Dapat apa? Mat error. So kita akan dapat mat error. So itu sebab dalam pecahan kita tidak boleh bersamaan dengan kosong. So jadi untuk jawab 10A ni, okey, so nak tahu nilai P tu berapa, kita buatlah 5 tambah 2X tidak boleh bersamaan dengan kosong. So 5 tu pindah sebelah kanan. So 2X tidak boleh bersamaan dengan negatif 5.
X tidak boleh bersamaan dengan negatif 5/2. So bermaksud nilai P tu adalah negatif 5/2. Okey, so itu untuk jawapan 10. Okey, 10B pula. Okey, diberi satu dipetakan kepada dirinya sendiri di bawah fungsi H. Cari nilai K. Oi, maksudnya dipetakan kepada diri sendiri tu. Maksudnya macam mana bang? Ni, H1 bersamaan dengan 1. Itu maksud dipetakan kepada dirinya sendiri. Apabila kita masukkan objek 1, kita akan dapat image 1 juga. Okey, so untuk cari nilai K, kita akan gantikan dalam persamaan tu, kita akan gantikan X tu dengan 1. So akan dapat K tolak 1 per 5 tambah 2 darab 1 sama dengan 1. So yang ni akan dapat K tolak 1 per yang bawah ni pula 5 tambah 2. 5 tambah 2 tu akan dapat 7 sama dengan 1. 7 naik ke atas darab. So K tolak 1 sama dengan 1 darab 7. 7. Okay, 1 pindah ke sebelah kanan. So K sama dengan 7 tu jadi tambah 1. K sama dengan 7 tambah 1 tu dapat 8. So K sama dengan 8 lah. So itu untuk jawapan B1. Okay. Okay, so untuk B kita dah dapat tadi. K sama dengan 8. So dan persamaan dia saya dah tulis balik. 8 tolak X per 5 tambah 2X. Okay, so untuk cari yang kedua pula. Cari nilai bagi H negatif 1, 2. Okay, untuk yang ni kita boleh nak cari dia punya songsang dulu. Okey, kita boleh cari songsang dia dulu. Ataupun kita boleh buat terus. Nak buat terus macam mana? Okey, so ini untuk B2. Okey, so kita buat negatif 1, 2. Kita assume dia bersama dengan X. Sebab kita tahu kalau dia songsang yang dekat dalam tu adalah dia punya image. Dekat luar tu objek. Lepas tu kita terbalikkan lah. Kita tukar. So dia akan jadi H X bersamaan dengan 2. Okey. Dah dapat macam ni. So kita akan tukarlah yang ni. Kita akan tukar dia ke sini. Ni, HX ni. So akan jadi 8 tolak X per 5 tambah 2X. Bersamaan dengan 2. So lepas tu, yang ni kita akan darab ke atas. Okey, so 8 tolak X sama dengan 2 dalam kurungan 5 tambah 2X. Okey. So, daripada sini darab. 2 darab 5 akan dapat 10. 2 darab ni. 2 darab 2 akan dapat 4X. So, ni 8 tolak X. Okey, kita akan kumpulkan X kat satu tempat. Yang nombor satu tempat. So, kalau kita perhatikan di sini. Saya lagi suka peta media ni ke sini lah. Dan 10 pindah sebelah sini. So, akan dapat 8 tolak 10 bersamaan dengan 4X tambah dengan X. So, yang ni akan dapat 5X. 8 tolak 10 akan dapat negatif 2. So, untuk cari X, 5 tu pindah jadi bahagilah. So, negatif 2 per 5. So, itu dapat jawapan dia. X sama dengan negatif 2 per 5. Jawapan untuk P2 tu adalah negatif 2 per 5. Okey, so untuk soalan seterusnya. Untuk soalan berapa tadi? 10B 3 Roman. Okey. 10B 3 Roman. Okey, nilai X yang satu lagi yang dipetakan kepada dirinya sendiri. Apa maksud yang dipetakan kepada dirinya sendiri? Bermaksud you akan dapat HX dia bersamaan dengan X. HX bersamaan dengan X. So macam mana kita nak cari HX bersamaan dengan X? Okey, mudah saja. Kita buat persamaan macam biasa. So, HX tu kita gantikanlah dengan atas tu. 8 tolak X per 5 tambah 2X. Bersamaan dengan X. Okey, so selepas itu, kita akan naikkan equations ni ke kanan. So, nanti akan darab 8 tolak X sama dengan X. Ini dalam kurungan 5 tambah 2X. Okey, lepas tu kita darab lah. X darab dengan 5. X darab dengan 2X. So, X darab dengan 5 akan dapat 5X. X darab ni akan dapat tambah 2X kuasa 2. Okey. So, lepas tu, kita akan pindahkan semua ni sebelah kanan. So, dia akan dapat
5x tambah 2x kuasa 2 tambah x tolak dengan 8. So, selepas itu kita susun kosong sama dengan 2x kuasa 2. 5x tambah x akan dapat 6x tolak 8. Okey, sampai sini dia ada dua cara. You nak perkecilkan menjadi x kuasa 2 tambah 3x tolak 4, ataupun daripada sini terus je tekan kalkulator. So, macam mana tekan kalkulator? Okey, saya guna Casio Class Swift ni. So, kalau kita boleh tengok, klik on, pergi kepada menu, lepas tu pilih tekan A, pilih polinomial nombor 2 dan degree 2. So, yang A tu kita masukkan lah. Kalau kita perasan dekat sini, A kita adalah 1. So, masukkan 1 sama dengan B kita adalah 3 sama dengan, dan C kita adalah negatif 4. Okey, tekan sama dengan, dia terus akan jawapan 1 dengan negatif 4. So, berbalik kepada sini, kita akan dapat 1 dengan negatif 4. Okey, so dia nak yang lagi satu. So, yang satu tu kita dah tahu sebab dia dah mention awal-awal tadi. Dia beri 1 dipetakan kepada dirinya sendiri. So, jadi soalan jawapan yang lagi satu adalah x bersamaan dengan negatif 4. So, itu adalah nilai x yang lagi satu yang akan memetakan kepada dirinya sendiri. Okey. Macam mana? Okey, kita pergi pada nombor 11 dulu. Okey, sebelum tu nombor 11 dia ada kesilapan, tak silap. Yang ni anak panah, kita tunjuk ke sini. Okey, kita tunjuk ke arah sini. Okey, jom kita mulakan. So, rajah 11 menunjukkan fungsi V yang memetakan set P kepada set Q. Okey, tu statement dia. Tu yang anak panah tu satu yang ke sana. Fungsi V memetakan set P kepada set Q. Dan fungsi W yang memetakan set Q kepada set R. Okey, anak panah baru betul. Okey, kadang-kadang soalan tu boleh silap juga. So, better kita baca soalan. Okey, soalan pertama A. Dalam sebutan X, carikan fungsi A1, carikan fungsi yang memetakan set Q kepada set P. Yang memetakan set Q kepada set P. Okey, so kita tahu yang ni V ni, Vx, dia akan dapat 3 tolak 2x. So, kalau kita nak dapatkan daripada Q ke P, kita dah kena songsangkan dia punya persamaan. So, untuk songsangkan macam biasa, kita akan assume Vx sama dengan Y. So, 3 tolak 2x sama dengan Y. So, sekarang ni kita akan jadikan X sebagai objek lah. So, X tu pindah sini, Y tu pindah sini. So, 3 tolak Y bersamaan dengan 2x. So, selepas itu, kita akan jadikan X sebagai objek lah. So, 2 ni pindah. So, jadi bahagilah 3 tolak Y per 2 bersamaan dengan X. Okay, so daripada sini, so kita tahulah dia punya fungsi adalah V negatif 1X bersamaan dengan 3 tolak X per 2. So itulah jawapan untuk yang pertama, yang memetakan set Q kepada set P. Okay, set Q kepada set P. Okay. Okay, untuk soalan yang seterusnya, soalan 11A2 Roman. So, 11A2 Roman, so dia suruh fungsi yang memetakan set P kepada set R. Kenapa kecil sangat? Set P kepada set R. So, kalau set P kepada set R terus, dia hasil gabungan fungsi W dengan V. So, kita kena start, so ni A2. So, dia W Vx. Bersama dengan apa? Okay, kita boleh lihat penghujung sekali tu 7 per 6 tolak 4x. So, itu adalah fungsi gubahan daripada P ke R. Okay. Dan kalau kita perasan dekat sini, cikgu tak start dengan V. Cikgu start dengan W. So, kena start dengan W dulu. Rule dia. Dia punya rule macam tu. Start daripada W baru Vx. So, sama dengan 7 per 6 tolak 4x.
So itu untuk soalan 11A2. Okey, untuk soalan seterusnya, untuk soalan 11A3, dia suruh cari apakah fungsi Wx. Okey, berdasarkan kita punya jalan kerja tadi, so kita dah tahu dah yang pertama tu Vx kita dah tahu. Vx kita tahu adalah 3 tolak 2x. Manakala Wvx pula kita tahu 7 per 6 tolak 4x. So untuk cari Wx, kita boleh menggunakan kedua-dua fungsi ini, fungsi gubahan di atas dan fungsi biasa di bawah untuk cari. Okey, V tu dia adalah fungsi yang dekat dalam. So kalau dekat dalam, apa perlu kita buat? Mula-mula kita kena let yang Vx bersamaan dengan Y. So kita jadikan 3 tolak 2x sama dengan Y. So selepas itu kita jadikan x tu sebagai objek lah. So pindah sini, yang negatif tu pindah sini, yang y tu pindah sini. So dia akan 3 tolak y bersamaan dengan 2x. Okay, selepas itu, lepas kita dah buat tu, so kita turunkan lah. Okay, turunkan ke bawah. So akan dapat 3 tolak y per 2 bersamaan dengan x. Okay, 3 tolak y per 2 bersamaan dengan x. So dah lepas buat ni, kita akan ambil balik persamaan atas tu, Wvx tu, untuk selesaikan soalan yang seterusnya. So Wvx bersamaan dengan 7 per 6 tolak 4x. Okay, so untuk selesaikan seterusnya, okay, yang Vx tu, kita tengok dekat sini, Vx kan bersamaan dengan y. So jadi kita Vx ni kita akan gantikan dengan y. So akan dapat Wy bersamaan dengan 7 per 6 tolak 4. Dan x tu kita akan gantikan dengan 3 tolak y kat sini lah. Kita buat kurungan 3 tolak y per 2. Tutup kurungan. Okay. Okay, so selepas itu kita selesaikan seperti biasa. Okay, 4 dengan 2 ni boleh potong. So 2. So 2 ni boleh darat lah. 2 darat 3, 2 darat y. So akan dapat 7 per 6 tolak. Okay, negatif 2 darat 3 dapat negatif 6. Negatif 2 darat y akan dapat positif 2y. So dekat sini akan dapat 7 per 2y. So untuk cari Wx, so Wx bersamaan dengan 7 per 2x. So itu jawapan dia untuk soalan 3 Roman. Okey, dan soalan seterusnya untuk 11b. So kalau kita lihat dekat sini, 11b disuruh cari nilai x dengan keadaan Vwx bersamaan dengan 8. So macam mana kita nak buat soalan ni? So kita boleh buat fungsi gubahan dululah. Vwx sama dengan 8. Kita buat fungsi gubahan dia. So Vwx bersamaan dengan V. Okey, Wx ni dia bersamaan dengan 7 per 2x. Okey, 7 per 2x. So daripada sini yang Wx dia bersamaan dengan sini. So kiranya 7 per 2x tu adalah objek untuk V. So kita akan masukkan ke dalam persamaan tu. Yang x ni kita akan gantikan dengan 7 per 2x. So akan dapat 3 tolak 2 dalam kurungan 7 per 2x. So daripada sini kita boleh potong 2 dengan 2 sini. Dan kita darab. So 3 tolak 7 per x. So kita dah dapatlah fungsi gubahan untuk Vwx. Okey, tapi dia nak cari nilai x apabila Vwx sama dengan 8. So kita akan samakan persamaan ni dengan 8. So 8 sama dengan 3 per 7 per x. So apa perlu saya buat seterusnya? 7 per x ni ke sini dan 8 ni ke sini. So akan dapat 7 per x sama dengan 3 tolak 8. So 3 tolak 8 akan dapat negatif 5. Ni 7 per x. So untuk cari x kita pindah tempat. So x akan dapat 7 per negatif 5. So itu jawapan akhir untuk soalan B. Okey, so seterusnya kita akan pergi kepada soalan nombor 12. Okey. Fungsi f dan fungsi g ditarifkan oleh fx bersamaan dengan fx mx tambah 4 dan gx sama dengan nx tolak 7. Okey, jika fg bersama dengan gf, ungkapkan m dalam sebutan n. Okey, untuk yang ni macam mana kita nak buat? Okey, kita akan cari dulu fungsi gubahan untuk fg. Okey. So fg x bersamaan dengan okey, f ni
Gx ni kita boleh tukarkan dulu. So, dia akan dapat F. So, G tu adalah NX tolak 7. Okey, so selepas itu, kita akan masukkan yang NX tolak 7 tu ke dalam fungsi F. Okey, fungsi F kita tahu daripada sini. Ni. Okey, so fungsi F. So, kita akan gantikan X ni dengan NX tolak 7. So, apa boleh kita buat? Kita akan buat M dalam kurungan NX tolak 7 tambah dengan 4. Okey, sama dengan, so M darab dengan N, M darab dengan negatif 7. So, yang ni akan dapat M NX tolak 7M tambah dengan 4. Okey, ni X ni tak nampak sangat. Tukar jadi pen hitam lah. Okey, so M NX tolak 7M tambah dengan 4. So, itu adalah persamaan fungsi gubahan yang pertama, yang FGX punya. Okey, so untuk yang seterusnya, untuk cari GF. So, GFX. Okey, sama dengan, kita buat G yang FX tu, kita jadikan dia MX tambah 4 lah. Okey, lepas tu kita akan masukkan X tu ke dalam function G. So, function G tu dia akan dapat N dalam kurungan NX tolak 2. Bukan. Function G tu adalah N MX tambah 4. Okey, kita masukkan yang X ni ke dalam situ. Dan tolak 7. Dan selepas itu, kita kembangkan dah. Macam biasa. So, NM tu darab MN X tambah 4N tolak 7. So, ini adalah fungsi kubahan yang seterusnya. So, macam mana kita nak ungkapkan yang M dalam sebutan N? So, kalau kita buat perbandingan antara kedua-duanya, saya tulis balik. So, MN X tolak 7M tambah 4 bersamaan dengan MNX tambah 4N tolak 7. Okey, kalau kita lihat dekat sini, dekat MN ni memang dah sama dah. Sebab yang dekat bahagian X, ni X. So, MN tu dah sama. So, yang ni kita dah tak boleh buat perbandingan sebab dia dah sama. So, kalau sama nanti dia akan jadi kosong. Kita boleh buat yang mana satu? Kita boleh buat yang lagi satu. Okey, kita buat yang kat sini. 7M tolak 4 tu. Okey, negatif 7M tambah 4. Sorry, dengan 4N tolak 7. So, kita keluarkan persamaan yang ni. So, kita akan buat negatif 7M tambah 4 bersamaan dengan 4N tolak 7. Okey, so untuk cari M sebagai objek, kita boleh pindahkan 4 dulu sebelah kanan. So, negatif 7M bersamaan dengan 4N tolak 7 tolak dengan 4. Okey, so daripada sini, so dia akan dapat 4N tolak 11 negatif 7M. So, untuk cari M, pindahkan negatif 7 tu pindah sebelah kanan. So, dia akan jadi bahagilah 4N tolak 11 per negatif 7. So, inilah jawapan yang kita akan dapat. Okey. Okey, dan dia ada dua jawapan sebenarnya. Kalau ke bawah kita tak nak negatif, kita boleh je naikkan atas negatif. Nanti dia akan jadi negatif 4N tambah 11 per 7. Sama sahaja. Kita boleh jawab antara kedua-duanya. Okey, untuk soalan seterusnya pula, soalan 12B. So, diberi M sama dengan 5, cari nilai N. So, cari nak nilai N. So, kita boleh cari. Dia kata M sama dengan 5. Okey, masukkan balik ke dalam persamaan yang kita dapat dekat A tadi. Okey, saya buat tulang balik. Kurang pekat. M bersamaan dengan 4N tolak 11 per negatif 7. So, apabila M sama dengan 5, bersamaan dengan 4N tolak 11 per negatif 7. So, negatif 7 dari sini. So, 5 darab negatif 7 akan dapat negatif 35 bersamaan dengan 4N tolak 11. Okey, selepas itu, negatif 11 ni pindah ke sebelah kiri. So, akan dapat negatif 35 tambah 11 sama dengan 4N. So, negatif 35 tambah 11, dia akan dapat negatif 24 bersamaan dengan 4N. So, untuk cari N bahagilah. So, negatif 24 bahagi dengan 4. So, negatif 24 bahagi 4 akan dapat negatif 6. So, N kita akan dapat negatif 6. So, itu untuk jawapan 12B. Okey, untuk soalan 12 sesi pula, disuruh cari nilai X dengan keadaan F2 bersamaan dengan G. F2 bersamaan dengan G. Okey, so sekarang ni kita nak gunakan N dengan M berapa?
Okey, kita akan ambil daripada yang soalan sebelum ni. So, M5 dengan N-6. So, daripada persamaan tu, kalau kita dah tahu nilai M, so kita boleh tukarlah M5 tu bersamaan dengan Fx bersamaan dengan 5x tambah 4. Lepas tu yang lagi satu Gx bersamaan dengan N tu pula negatif 6. So, negatif 6x tolak 7. Okey, so dia suruh cari nilai x. Kalau F2 bersamaan dengan G. So, F2 bersamaan dengan G. So, F kuasa 2 ni, bukan kuasa 2, dia FF sebenarnya. So, FFX bersamaan dengan GX. So, FFX ni, kita boleh masukkan daripada satu-satu. So, kita masukkan lah. Ni. So, F dalam kurungan 5x tambah 4 bersamaan GX adalah negatif 6x tolak 7. Okey, so selepas itu kita akan masukkan nilai M5x tambah 4 ni ke dalam fungsi F. So, ke dalam fungsi F, so kita akan dapat ni, kita akan gantikan lah dengan 5x tambah 4. So, 5 dalam kurungan, so 5x tambah 4 tambah dengan 4 bersamaan dengan negatif 6x tolak 7. Okey, so dah dapat yang ni. Okey, kita kembangkanlah. Kembangkan jalan kerja ni. So, kita akan kembangkan 5 darab 5. 5 darab 4. Okey, so 5 darab 5 akan dapat 25x. 5 darab 4 akan dapat 20. Tambah dengan 4 bersamaan dengan negatif 6x tolak 7. Okey, so selepas itu, yang negatif 6x ni kita pindahkan sebelah kiri lah. So, nanti jadi tambah. So, 25x tambah dengan 6x. Yang 20 dengan 4 ni akan dapat 24. Dan pindah sebelah kiri, dia akan jadi negatif 7 tolak 20 tolak 4 lah. Tak apa, saya buat satu-satu balik jalan kerja. Dan 25x tambah x ni kita akan dapat 31x. Manakala dekat sini akan dapat, okey, gunakan kalkulator. Akhirnya boleh juga gunakan kalkulator. So, negatif 7 tolak 20 tolak dengan 4. So, akan dapat negatif 31. Okey, so x pula kita akan bahagilah negatif 31 bahagi 31 akan dapat negatif 1. So, ini untuk jawapan 12C. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 13 pula. Okey, nombor 13 dia kata, upah bagi seorang jurujual ialah RM36 per hari. Maksudnya harga dia tetap per hari. Dan RM7 sejam akan dibayar bagi kerja-kerja lebih masa. Okey, so kalau kita lihat dekat sini, nilai RM36 ni, ini adalah nilai tetap. Nilai tetap. Manakala nilai RM7 ni, dia akan berubah-ubah bergantung kepada berapa jam waktu kerja lebih masa. So, kalau lebih masa dia 2 jam lah. Tak 7 darab 2. Kalau 3 jam, darab dengan 3. Okey. So, soalan dia nak apa? Pertama, disuruh tuliskan upah harian bagi seorang jurujual dengan menggunakan tata tanda fungsi F bagi T jam kerja lebih masa. Okey, dia punya tata tanda fungsi iaitu dia nak persamaan. Okey, harga untuk satu hari, gaji dia sehari adalah RM36. So, itu dah fix. Okey, itu fix. Dan dia akan dapat tambahan sekiranya dia membuat OT ataupun lebih masa. So, kat sini kita buat 7X. So, X tu mewakili apa? Okey, minta maaf kat sini dia guna T. So, kita guna T lah. So, sama je macam X. So, T tu adalah berapa bilangan jam dia akan dia buat kerja. So, nanti dia akan dibayar kat situ. So, ini adalah tata tanda fungsi untuk upah harian bagi seorang jurujual. Okey. So, itu untuk 13A. Okey, dan soalan B pula, diminta apa? Cari T bilangan jam kerja lebih masa jurujual tersebut jika upah hariannya ialah RM64. So, pada masa tersebut, pada hari tersebut, dia punya upah adalah RM64. So, 64 bersamaan dengan 36 tambah 7T. So, dekat sini kita nak cari berapa T dia. So, pindahkan ke sini. So, kita akan dapat 64 tolak dengan 36 bersamaan dengan 7T. So, 64 tolak 36 dapat berapa? Okey, so 64 tolak dengan 36
So, dia akan dapat 28. So, kat sini akan dapat 28 bersamaan dengan 7T. Okay, so untuk cari T, kita akan pindahkanlah 7 jadi bahagi. So, 28 bahagi dengan 7 bersamaan dengan T. So, T bersamaan dengan 4. 4 jam. So, ketika dia mendapat upah RM64 pada hari tersebut, sebenarnya dia telah membuat sebanyak 4 jam kerja lebih masa. So, itu untuk jawapan 13B. Okey, soalan seterusnya. Diberi fungsi hx bersamaan dengan x kuasa 3 tambah 3 untuk domain 0 sampai 2. So, A, tentukan julat nilai h. So, dia nak tentukan julat nilai h. So, julat ni dia adalah jawapan untuk fungsi itu sekiranya dia telah diberi domain dia. So, kalau kita perasan daripada sini, domain yang diberikan ialah daripada 0 sampai 2. So, kat sini ni domain yang diberi 0 sampai 2. So, kita nak cari julat dia berapa? Mula-mula masukkan 0 lah. So, kalau kalau x bersamaan dengan 0, so h 0 bersamaan dengan 0 kuasa 3 tambah 3. So, akan dapat 3. Lepas tu, kalau x sama dengan 2, so h 2 sama dengan 2 kuasa 3 tambah dengan 3. So, akan dapat 11. So, jadi julat untuk yang ni dia daripada 3 ke 11. So, itu adalah julat dia untuk 14A. Okey, untuk soalan seterusnya pula, 14B. Okey, cari inverse Hx dan seterusnya nyatakan domain bagi julat nilai H negatif 1. Okey, so untuk tahu dia punya julat nilai H negatif 1, okey, kita boleh masukkan lah. First, kita cari dulu dia punya inverse ataupun kita cari dia punya fungsi songsang. So, Hx bersamaan dengan Y. So, X kuasa 3 tambah 3 bersamaan dengan Y. So, sekarang ni untuk jadikan fungsi songsang, kita akan menjadikan X sebagai objek lah. So, 3 ni pindah sebelah kanan. So, kalau 3 pindah sebelah kanan, so dia akan jadi X kuasa 3 per Y tolak 3. Lepas tu, ni X kuasa 3 pindahkan sebelah kanan. So, X sama dengan punca kuasa 3 Y tolak 3. So, jadi dia punya fungsi songsang dia adalah H negatif 1X bersamaan dengan punca kuasa 3X tolak dengan 3. So, itu kita punya fungsi songsang. Okay. So, untuk cari dia punya, nak tahu dia punya domain dan dia punya julat. So, kita boleh buat persamaan ni kembali. Okay. So, macam ni. Dia terbalik tau. Dia dah jadi terbalik. Sebab apabila dah inverse, yang X dalam ni adalah image. So, kalau kita masukkan ke dalam persamaan ni kembali, so dia punya domain adalah jawapan yang kita dapat tadi tu. 3 HX dengan 11. Tapi kita tak buat HX kat sini. Kita akan buat X. Manakala dia punya julat adalah nilai X tu kembali. So, julat dia adalah daripada 0 H negatif 1X ke 2. Dia kata balik. Okay. So, itu untuk 14B. Okay, untuk soalan seterusnya. Soalan C1. Okay, dia kata cari nilai HX apabila X sama dengan 1. So, apabila X sama dengan 1, nilai HX dia adalah, tukar je lah sini 1. Akan dapat 1 kuasa 3 tambah 3. So, dekat sini akan dapat 4. Okay, so itu untuk yang satu Roman. Untuk yang dua Roman, saya sekalikan je. Okey, cari nilai H negatif 1X apabila X sama dengan 4. So, kita masukkan ke dalam persamaan 4. So, bersamaan dengan 4 tolak 3 per cube root. So, 4 tolak 3 tu dapat 1 cube root. So, yang ni akan dapat 1. So, itu kita punya jawapan.
Okey, untuk soalan seterusnya pula, untuk soalan nombor 14D, dia suruh lukis pada paksi yang sama, lakukan graf Y equal to HX dengan Y equal to inverse HX. So, untuk yang pertama tu, yang HX bersamaan dengan X kuasa 3 tambah 3. So, kita tahu dia punya pintasan pintasan Y dia adalah 3, manakala adalah pintasan X dia adalah berapa? Pintasan X dia. Kalau kita tengok dekat sini, nak tahu pintasan X nilai Y dia kosong. So, kosong sama dengan X kuasa 3 tambah 3. So, pindahkan ke sini. So, dia akan jadi A negatif 3. X kuasa 3. So, dan tekan kalkulator. So, punca kuasa 3, shift ni, negatif 3. Dia akan dapat jawapan negatif 1.44. Lebih kurang itulah. Negatif 1.44. Okey, so itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua pula, graf ni, dia kan square root X tolak 3. So, untuk yang ni dia tak ada pintasan Y. Dia hanya ada pintasan X. So, dekat pintasan X, nilai tu kosong. So, X tolak 3, square root, pindah, kuasa 2. So, jadi X tolak 3. So, 3 pindah. So, jadi X sama dengan 3. Okey, so daripada sini, kita boleh sketch lah graf. So, untuk yang HX tu, kita akan buat sini 3 lah. Yang bawah ni adalah negatif 1.44. So, daripada situ, kita boleh lukis graf dia. Okey, satu kat atas. Okey, itu untuk graf yang pertama. Untuk graf yang kedua, yang apabila X3 tu, X tu 3 kat sini. So, dia kat sini. Okey. Good. Okey, so ini jawapan dia. Okey, so itu untuk soalan yang ini. Okey, untuk soalan nombor 15. Okey, so diberi fungsi G ditarifkan sebagai Gx sama dengan 1 tambah X per 1 tolak X. Okey, untuk cari utama, cari G kuasa 2 dulu. So, G kuasa 2X, dia bersamaan dengan Gx. Okey, so Gx adalah 1 tambah X per 1 tolak X. So, daripada sini, kita akan masukkan nilai 1 tambah... Oops. Masukkan ni ke dalam G. So, 1 tambah X per 1 tolak X per 1 tolak 1 tambah X per 1 tolak X. Okey, so selepas tu ni kan 1. Ni darab 1 tolak X. 1 tolak X. So, 1 tolak X tambah 1 tambah X per 1 tolak X. 1 tolak 1 tambah X per 1 tolak X. Okey, ni potong. So, 1 tambah 1 akan dapat 2. Negatif X tambah X tu akan dapat hilang. Yang bawah tu, 1 tolak X tolak 1 tolak X. So, 2 per 1 kosong, negatif X tolak X dapat negatif 2X. So, potong-potong, kita akan dapat negatif 1 per X. So, itu adalah G kuasa 2 X. Okey. So, seterusnya, kita nak cari G kuasa 3. G kuasa 3X sama dengan, okey, yang ni kita boleh pecah 2 sebenarnya. So, kita jadi G kuasa 2X. Okey. Okey. Ni. So, G kuasa 2 ni kita boleh ambil daripada situ. Daripada yang kita dapat tadi tu. Okey. So, sama dengan
Okey, masukkan kat situ. 1 tambah 1 per X per 1 tolak negatif 1 per X. Okey, so daripada sini, so kita akan dapat ni selesaikan. Ni per 1 darab dengan X, darab dengan X, darab X, darab dengan X. So, X tambah negatif 1 per X. Per X tolak negatif 1 per X. X, X. Sama dengan X tolak 1 per X tambah 1. So, ini adalah G kuasa 3X sama dengan X tolak 1 per X tambah 1. So, ini untuk G kuasa 3X. Okey. So, kalau untuk ni pula, G kuasa 4 pula. So, G kuasa 4X sama dengan G kuasa 2. G kuasa 2X. So, G kuasa 2. So, G kuasa 2X tadi tu, kita dapat negatif 1 per X. So, kita masukkan negatif 1 per X tu, kita masukkan dekat situ. So, akan dapat negatif 1 per negatif 1 per X. Okey. So, daripada sini, negatif positif. So, pindahkan ke atas. Akan dapat X. So, G kuasa 4X sama dengan X. Okey. So, itu adalah jalan kerja untuk 15A. Okey, untuk soalan seterusnya, 15B. So, kita nak cari seterusnya didaksikan G41. So, G41 ni kita boleh pecahkanlah jadi 2. So, G40. Okey, 40X. G40X ni pula, dia boleh pecah sehingga 10. G4, 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 G4 sampailah cukup 10 kali. So, sebab apa kita ulang balik G4? Sebab kalau kita tengok dekat sini, kan G4X bersamaan dengan X. Okey. So, kalau kita buat G8, kan dia bersamaan dengan G4X. So, G4X tu adalah X. So, G4X, X akan dapat X balik. So, dia akan dapat jawapan yang sama. Okey. So, untuk ni, so kita tahulah kalau G40 kepada G444 ni, last kali dia akan dapat GX. Berdasarkan rule yang ni. Sebab kalau kita ulang-ulang balik pun G4, 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 dia akan dapat X juga. So, GX berapa? GX tu kita ambil balik je lah daripada ke atas. So, 1 tambah X per 1 tolak X. So, kita akan dapat ni lah. G41X akan dapat 1 tambah X per 1 tolak X. Okey. So, diberi bahawa Gx sama dengan Mx tambah N. Okey, dengan keadaan M dan N ialah pemalar M lagi besar daripada kosong. So, jika G kuasa 2X 9X tolak 24, cari nilai M dan nilai N. Okey, so untuk yang ni, untuk macam mana kita nak cari nilai M dengan nilai N? Okey, first, kita kena ada dua, kita kena buat dua, minta maaf, kita kena buat ni, fungsi gubahan untuk yang ni. Untuk jadikan seperti yang ni. Okey, so apa kita perlu buat? So, A tu kita akan buat G kuasa 2X bersamaan dengan GX. So, bersamaan dengan G dalam kurungan GX tu adalah MX tambah N. Okey, so kita akan masukkan nilai X tu ke dalam nilai G lah. So, akan dapat M dalam kurungan MX tambah N tambah N. Okey, so M darab M, M darab N. So, M darab M tu akan dapat M kuasa 2 X tambah M darab N tu akan dapat MN tambah N. So, ini adalah fungsi gubahan yang kita dapat daripada satu fungsi gubahan GX. So, selepas tu apa perlu kita buat? Kita perlu buat perbandingan dengan tu sama dengan 9X tolak 24.
Okey, kita compare dengan yang persamaan warna hijau. Okey, so selepas itu, lepas dah dapat ni, kita akan buat perbandingan lah. Perbandingan yang X sebelah X dengan sebelah X. Okey. Lepas tu, yang ni, oops, tak nampak lah. Yang MN tambah N, kita bandingkan dengan negatif 24. Okey. So M kuasa 2 bersamaan dengan 9. So M sama dengan punca kuasa 9. So tambah tolak 3 M. So M dia kata dia mesti lagi besar daripada kosong. So kita tahulah M sama dengan 3. Okey. So untuk seterusnya, ni Mn tambah N bersamaan dengan negatif 24. So Mn tambah N sama dengan negatif 24. So M tu sama dengan 3. Sama dengan negatif 24. So 3N tambah N akan dapat 4N sama dengan negatif 24. Okey, so N equal to negatif 24 bahagi dengan 4. So N sama dengan negatif 6. So kita dah dapatlah jawapan M sama dengan 3 dan N sama dengan negatif 6. Okey. Okey, untuk soalan B pula, okey, dia nak cari G negatif 1, negatif 5. So, kita tahu dah tadi M bersamaan dengan 3 dan N bersamaan dengan negatif 6. N bersamaan dengan negatif 6. So, jadi daripada sini, okey. So, untuk cari G negatif 1, 5. So, saya akan buat cari ni lah, senang. G negatif 1, negatif 5. Saya assume sebagai X. Dan saya terbalikkan. Okey, terbalikkan. So, akan dapat G X bersamaan dengan negatif 5. So, Gx sama dengan negatif 5 tu, Gx tu sama dengan 3x tolak 6 bersamaan dengan negatif 5. So, pindah ke sini. So, 3x sama dengan 6 tolak 5 dapat 1. X sama dengan 1 per 3. Okey, so 16B. So, jadi X 1 per 3. Okey, so untuk soalan seterusnya, yang C pula. Okey, 16C. Okey, so dia nak cari nilai K sekiranya persamaan bersamaan dengan G kuasa 2K sama dengan 3G kuasa inverse negatif 5. So, G kuasa 2K kita boleh ambil daripada persamaan di atas, 9 tu. Yang warna hijau di atas tu. So, 9. X tu kita gantikan dengan K. Tolak 24 bersamaan dengan 3. Yang ni pula, TG negatif 1, negatif 5 bersamaan dengan 1 per 3 tadi. Okey. So, daripada sini kita boleh selesaikan untuk cari nilai K. So, ni potong 1. So, ni dapat 1. So, ini adalah 9K tolak 24. So, pindah sebelah kanan. 9K sama dengan 1 tambah 24 akan dapat 25 lah. So, K sama dengan 25 bahagi dengan 9. Okey, so 25 bahagi dengan 9. So, itu jawapan untuk K. Okey, so untuk soalan seterusnya, nombor 17. So, diberi diberi fungsi hx modulus 3x tolak b dengan keadaan b ia adalah pemalar. So, jika h memetakan 7 kepada dirinya sendiri, cari nilai-nilai yang mungkin bagi b. So, untuk yang tu, so you boleh buat yang h7 dia bersamaan dengan 7. So, h7 bersamaan 7 ni, so dia sini 3 darab 7 tolak b. Tutup kurungan sama dengan 7. Okey, so ni akan dapat 21 tolak B sama dengan 7. So, kalau untuk modulus, sebenarnya dia akan ada dua jawapan. Satu jawapan positif dan satu lagi jawapan negatif. So, kita akan boleh buat ni. 21 tolak B sama dengan 7. 21 tolak B sama dengan negatif 7. So, pindah ke sini. So, sini 21 tolak 7 bersamaan dengan B. So, B bersamaan dengan 21 tolak 7 akan dapat 14. So, itu untuk B yang satu. Untuk B yang lagi satu, so ni ke sini, ni ke sini. So, 21 tambah 7 bersama dengan B. So, B bersamaan dengan 28.
So, untuk yang ni, kemungkinan nilai-nilai B adalah 14 dengan 28. So, kita ada dua jawapan dekat sini. So, itu untuk 17A. Okey, untuk soalan nombor 17B pula. So, dia suruh lukis. Lukis kalau kita lihat dekat sini. Okey, pada rajah yang berasingan, lakar graf bagi fungsi H apabila B mengambil nilai-nilai yang mungkin dalam A untuk domain 0 sampai 11. Okey, so kita tahu untuk graf yang berkaitan dengan modulus, kita perlu tahu dia punya julat lah dulu. So dia kata julat dia daripada 0 sampai 11 kan. So dia 0 sampai 11. So untuk tahu julat dia. So first, kalau untuk yang persamaan yang pertama, yang Hx bersamaan dengan modulus 3x tolak 14. So first, kalau you dapat x sama dengan 0, so you nak cari berapakah nilai hx dia kalau x dia sama dengan 0. So kita akan kira lah. So h0 bersamaan dengan 3 darab dengan 0 tolak dengan 14. So daripada sini kita akan dapat 3 darab 0 dapat 0 tolak 14. So akan dapat negatif 14. So modulus negatif 14 kita akan dapat 14. So itu kalau x sama dengan 0. Kalaulah seterusnya kita cari x sama dengan 11. So untuk cari nilai hx dia pula. Okey, so hx bersamaan dengan, okey, sini. Okey, so kalau h dia 11, so kita kira lah. So h 11, so akan dapat 3 darab 11 tolak dengan 14. So daripada sini akan dapat 33 tolak 14. So 33 tolak 14 kita boleh tengok daripada sini. 33 tolak 14. So akan dapat 19. So itu range dia. Maksudnya ketika x kosong, dia punya pintasan x lah. Pintasan x, x kosong, h 14. Dan ketika x 11, dia punya h adalah 19. So daripada 14 ke 19. Sebab dia nak daripada kosong kan. Okay. So x dekat sini, ini dia punya koordinat yang pertama, 0, 14. Yang ni koordinat yang terakhir adalah 11, 19. Tapi ingat, ketika graf itu lalu, dia akan melalu kepada pintasan Y. So, kita kena carilah nilai dia apabila, pintasan X, minta maaf, pintasan X. So, kita kena cari pintasan X apabila dia punya Y kosong. So, kita akan tambah lagi satu apabila HX sama dengan 0. So, 0 sama dengan modulus 3X tolak 14. Okey, so daripada sini kita boleh kira lah. So dia punya tu akan dapat, okay, ni 0, so 0, 3x tolak 14. 14 pindah ke sini, so akan dapat 14 bersamaan dengan 3x. Lepas tu x bersamaan dengan 3 pindah, so jadi 14 per 3. So itu adalah graf yang pertama. So kita dah tahulah dia punya graf yang pertama. So koordinat yang kat sini kita dapat adalah 14, 3, 0. So daripada sini, ketika kita buat graf, kita akan buatlah, mula-mula kita akan buat 0, 14. So 0, 14 tu kat sini. Okey, seterusnya ketika 14, 3, 0. So 14, 3, 0 kat sini. 14 per 3, 0. Okey, dan lagi satu 11, 19. So 11, 19. 11, 19 kat sini. Okey. So ni hx. Yang ni adalah x. So graf dia, sebab dia graf dari lurus. So sini ke sini. Okey. So itu graf yang pertama. Okey. Ketika apabila b dia bersamaan dengan 14. Okey, yang seterusnya pula. Equation yang lagi satu tu, apabila equation dia kita buat hx bersamaan dengan modulus 3x tolak 28. Okey, ketika ini, so kita buatlah apabila x sama dengan 0. So hx, h0 bersamaan dengan modulus 3 darab 0 tolak dengan 28 lah. So yang ni akan dapat modulus negatif 28. So yang ni akan dapat 28. So koordinat yang pertama adalah 0, 28. Lepas tu yang kedua pula. Yang kedua ketika mana x bersamaan dengan 11.
So H11 bersamaan dengan, kita kira lah, H11 bersamaan dengan darab 3 darab 11 tolak 28. Okey, so sama dengan modulus 33 tolak 28. Sama dengan, so 33 tolak 28 akan dapat 5 lah. Modulus 5. So 5. So koordinat dekat sini adalah 11, 5. Okey, dan jangan lupa ketika kita tahu apabila satu graf tu garis lurus terbentuk, dia akan melalui pintasan X. So untuk dapat pintasan X, ketika itu nilai Hx dia adalah bersamaan dengan kosong. So daripada situ kita carilah kosong bersamaan dengan modulus 3x tolak 28. Okey, so daripada sini, negatif 28 ke sini. So 28 bersamaan dengan 3x. So x bersamaan dengan 28 bahagi dengan 3 lah. Okey, 28 bahagi dengan 3. So koordinat ketika pintasan x ialah 28 per 3, kosong. Okey, so dah buat kat sini. Kita akan lukis graf dia. Seperti ini. So hx dy. Okey, first kita buatlah 0,28 tu. Kat ini 28. So koordinat yang ni 0,28. Lepas tu 28 per 3 tu. So dekat sini. So 28 per 3, kosong. Lepas tu 11, 5. Okey, 11, 5 tu mungkin dekat sinilah. 11, 5. Okey, so kita dah buat. Kita garis lurus. So garis lurus. Ni bagi samalah. Okey, so itu adalah dua graf yang berlainan apabila nilai B dia berlainan. Okey, so itu untuk B, 17B. Okay, boleh lihat Okey, untuk soalan C, dia kata nak 17C. So dia kata nyatakan julat bagi setiap fungsi itu. So julat tu pula adalah nilai Hx tu lah daripada mana ke mana. So kalau kita lihat daripada sini, julat tu kalau untuk persamaan pertama dia daripada bawah ke atas. Ni, 19. So julat dia kita boleh buatlah daripada 0 Hx ke 19. So itu adalah julat untuk persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan yang sebelah kanan ni pula, dia punya julat adalah 0 Hx sehingga berapa? Tengok maksimum berapa? Y. So paling tinggi dia adalah 28. So itu julat dia daripada 0 sampai 28. So itu untuk 17C. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Okey, dia beri fungsi fx sama dengan 4x dan gx bersamaan dengan h tolak kx dengan keadaan h dan k adalah pemalar. Okey, so ungkapkan h dalam sebutan k dengan keadaan gf3 bersamaan dengan 8. Okey, untuk yang ni kita boleh terus buat. So kita kan gf3 bersamaan dengan 8. So 8 bersamaan dengan gf3. So f3 ni kita boleh masukkan terus ke dalam persamaan yang ke atas. So akan dapat G dalam kurungan 4 darab dengan 3. So akan dapat 12. So G 43 tu akan dapat 12. So 8. So untuk cari sebutan H dalam sebutan K pula. Okay, kita dapat G12. So G12, X12 tu masukkan ke dalam persamaan yang kat sini. So nanti kita akan dapat. So H tolak K darab dengan 12 lah. So sama dengan 8. So kat sini akan dapat H tolak 12K bersamaan dengan 8. So negatif 12 ni bawa ke sebelah kanan, kiri, yang 8 tu bawa ke sebelah kanan lah. So yang ni akan dapat 12K. Tak perlulah sebab kita nak cari H. So kita pindahkan je sebelah kiri. So akan dapat 8 tambah 12K bersamaan dengan H. So kita dah dapat jawapan lah. H bersamaan dengan 8 tambah 12K. Okey, soalan seterusnya 18B. Okey, kita nak ungkapkan fungsi fgx dalam H dan sebutan K. Okey, so kita buatlah macam biasa. Fgx bersamaan dengan gx tu bersamaan dengan H tolak kx. Dan F tu, H tolak kx tu masukkan ke dalam 4. So 4 dalam kurungan H tolak kx. So darab 4H tolak 4kx. So inilah jawapan dia untuk 18B. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 19 pula. Okey, nombor 19 dia kata, okey, seketul batu kecil dibaling ke dalam sebuah kolam yang tenang dan menghasilkan riak air
berbentuk bulatan. So jejari R dalam cm bagi riak air itu bertambah dengan kadar 3 cm per saat. So untuk cari jawapan dia, untuk soalan A, so cari ungkapkan bagi jejari R dalam sebutan T selepas batu itu dibaling. So R tu dia kata setiap 3 saat dia akan bertambah sebanyak 3 cm. Okay, so kita boleh buatlah 3T. Macam ni. Okay. Itu sahaja untuk 19A. Okay, untuk soalan seterusnya pula. Soalan yang B lah. Dia kata jika A ialah luas riak air. So A contohlah luas riak air. Luas riak air, okay, dia adalah bentuk bulatan. So bentuk dia adalah pi x kuasa 2 lah. Dia ambil daripada formula pi r kuasa 2. So kalau R pula, dia adalah RT bersama dengan 3T. So kalau kita combinekan persamaan ni, ART, kita akan dapat A dalam kurungan, RT tu adalah 3T. So masuk dalam A, so dia akan dapat pi dalam kurungan 3T kuasa 2 lah. So daripada sini akan dapat 9 pi T kuasa 2. So itu untuk 19B. Okey, untuk 19C pula. Okey, dia kata cari luas A iaitu riak air selepas 30 saat. Maksudnya kita terus masuk ke dalam formula ART tadi tu. Oops, ART cikgu saya tulis balik T kuasa 2. Okey, so sekarang ni AR selepas 30 saat. So 9 pi 30 kuasa 2. So daripada situ kita tahulah 30 kuasa 2 nanti akan dapat 900. So 9 darab 900 akan dapat 8100 pi. So itu adalah luas riak air selepas 30 saat. Okey, nak biar dalam pi je ke? Ya, biar saja dalam pi. Itu sahaja. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, nombor 20. Okey, so harga P dalam RM bagi suatu barangan dan kuantiti X yang dijual mengikut persamaan permainan P sama dengan 100 tolak 1/9X untuk 0x900. Okey, manakala kos C dalam RM untuk mengeluarkan X unit ialah C bersamaan dengan punca kuasa X per 23. Ya. Okey, per 23 tambah dengan 350. So, anggapkan semua barangan yang dikeluarkan terjual. So, cari kos C sebagai fungsi bagi harga P. Okey, so untuk yang ni, kita boleh masukkan lah. Untuk kosong ni, manakala kos C... Okey, so kalau kita nak masukkan dalam pada harga P, kita akan rearrange balik kita punya persamaan yang warna hijau ini. So yang warna hijau tu kita akan rearrange. So cikgu susun balik P sama dengan 100 tolak 1/9X. So pindahkan sebelah kiri dan P pindahkan sebelah kanan. So 1/9X sama dengan 100 tolak P. So untuk cari X, pindahkan 9 lah. So X sama dengan 9 darab 100 tolak P. So daripada sini, 9 darab 100 akan dapat 900. 9 darab P akan dapat 9P. So X sama dengan 900 tolak 9P. Okey, selepas itu kita akan masukkan nilai X ni ke dalam persamaan yang warna kuning tu. So untuk masukkan ke dalam persamaan warna kuning, so C bersamaan dengan punca kuasa 900 tolak 9P per 23 tambah dengan 350. Okey, untuk yang ni, dia boleh selesaikan sebenarnya. Kalau kita keluarkan 9, kita masukkan 100 tolak P per 23 tambah 350. Punca kuasa 9 tu boleh tukar jadi 3. So 3 punca kuasa 100 tolak P per 23 tambah dengan 350. So itu adalah persamaan C untuk bagi harga P. Okey, untuk soalan seterusnya pula. Untuk soalan 20B. So dia nak berapakah kos untuk mengeluarkan barangan itu jika harga untuk satu unit barang dijual dengan harga RM19.
So untuk tahu dia punya harga kos, kita boleh masukkan terus kepada persamaan yang itulah C 3 punca kuasa 100 tolak dengan 19. 19 tu adalah nilai C nilai P, minta maaf, nilai P. Okey, so per dengan 23 tambah dengan 350. Okey, ni kalau kita tengok 3 punca kuasa 100 tolak 19 akan dapat 81 per 23 tambah 350. So untuk yang ni kita boleh terus menggunakan kalkulator. So pecahan 3 punca kuasa 81 kat bawah tu 23 tambah dengan 350. So kita terus je tekan sama dengan dan tekan ni, so akan dapat 351.717. So itu adalah harga kos untuk satu barang, kos untuk yang dikeluarkan untuk satu unit barang dengan harga RM19. Okey. So itu kos yang kita perlukan. Okey. Dan kenapa dia besar? Sebab bila kalau satu barang kos tu dia tinggi sebab dia mungkin melibatkan benda lain, transport, logistik dan sebagainya. So itu sebab kalau keluarkan satu barang, kos lain perlu dikira juga.